Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang rahmati Allah sekalian, pada pagi ini dapat kita bersiaran dalam Pelis Mengaji. Kita akan sambung tajuk kuliah kita atau tazkirah pagi ini dengan muhasabah tentang tajuk hari ini berkaitan dengan ibrah madrasah Ramadan dan puasa 6 Syawal 1441 Hijrah. Memandangkan pada hari ini 6 Jun bersama dengan 14 Syawal. Kita berada di pertengahan Syawal. Kita baru saja menempuhi bulan Ramadan Al-Mubarak yang baru-baru ini kita tempuhi. Yang mana keadaan Ramadan baru ini suasana yang agak berbeza daripada bulan-bulan Ramadan yang lain. Kerana pada tahun ini kita diselubungi dengan pandemik COVID-19 yang melanda di Malaysia kita ini, bahkan di Malaysia, di dunia amnya. Jadi pada hari ini kita akan review balik apakah ibrah. Ibrah ni apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada Ramadan yang dahulu untuk kita bawa kepada bulan-bulan yang mendatang. Itu bulan Syawal ini, bulan seterusnya sampai pula kita jumpa Ramadan yang berikutnya, insya-Allah. Jadi pada hari ini sekalian kita akan membedah hari ini kitab Himpunan Amalan Sedikit Pahala Banyak dan Amalan Penghapus Dosa, karangan Dr. Fazlan bin Muhammad Osman. Okey, tuan-tuan boleh tengok di skrin tuan-tuan sekarang ini. Tajuk kita pagi ini ialah Ibrah Madrasah Ramadan dan Puasa 6 Syawal. Sebelum tu saya nak pergi ke tajuk kita ini, kita akan tengok sikit tuan-tuan. Hadirin hadirat yang Allah sekalian. Kalau tengok dalam sini ada satu iklan. Iklan ini sering dikeluarkan. Bila keluar ni, selepas habis hijrah Ramadan akan keluar iklan ni. Apa dia tuan-tuan? Pengumuman orang hilang. Siapa pula hilang ni? Pagi-pagi ni siapa hilang ni? Iaitu apa dia? Ramai orang telah didapati hilang dari masjid setelah Ramadan. Kali terakhir dilihat ketika solat Aidilfitri. Cerita dia tuan-tuan, gambar poster yang saya tunjuk ni disesuailah pada dulu-dulu ni. Sebab apa? Bila mai saja tarawih bulan Ramadan, kita pergi tarawih, kita pergi solat berjemaah, kita pergi tadarus Al-Quran. Yang geng-geng muslimah perempuan, dia ada grup muslimah dia, selepas waktu duha pagi, mereka berkumpul tadarus Al-Quran. Yang geng lelaki pula, lepas tarawih tak balik lagi, selepas Morem mereka tunggu lagi bertadarus. Kemudian ada yang buat qiyamul lail lagi, ada yang bangun malam, buat tahajud. Itu suasana di bulan Ramadan. Tapi bila mai akhir Ramadan ni masuk raya, habis hilang. Tak ada siapa dah yang nampak pergi masjid tu, tak banyak mana dah. Orang yang dulu-dulu pergi, orang yang tu lah. Kalau ikut Ramadan tu dia bertambah. Tapi bila mai puak raya tu, tinggal orang yang lama balik. Orang yang muka-muka baru, hilang macam tu. Itu berlaku pada sebelum-sebelum ni. Tapi bila mai pandemik COVID-19 ni, berubah tu kita semua nak pergi masjid pun tak boleh. Bukan tak boleh apa? Sebab apa? Penjarakan sosial untuk kemaslahatan kita. Yang mana diberi saringan sebagainya. Bahkan kita Perlis kita hari ini pun, alhamdulillah, hari Jumaat kemarin. Kalau ikut tu, sembahyang Jumaat 12 orang. Terdiri daripada AJK masjid, pegawai masjid. Tapi pada kemarin ni, dibuka kepada untuk orang awam. Jumlahnya menjadi sampai 30 orang, alhamdulillah. Itu penambahbaikan yang diberikan oleh pihak pentadbiran, Jaib, Maib dan juga Kajian Negeri Perlis. Jadi, cerita dia, kita nak balik. Selepas ni pandemik habis, kita ramai-ramai berduyun-duyun, kita pergi masjid. Sebab apa? Dah lama kita bercuti. Duduk sembahyang di rumah saja. Berjemaah dengan anak-anak isteri. Alhamdulillah. Satu benda yang baru, benda yang dapat kita didik, tarbiyah anak isteri kita, keluarga kita. Kita bawa benda-benda itu, kita pergi ke masjid. Sebab masjidlah tempat untuk kita beribadah berjemaah. Itu yang setepatnya. Okey tuan-tuan. Saya nak sentuh sikit, ke belakang sikit. Hari itu kita sambut Hari Raya. Itu sambutan Aidilfitri. Apa Nabi beritahu di sini, iaitu para sahabat-sahabat, mereka bila jumpa sesama mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Semoga Allah menerima amalan kami dan anda. Ini ucapan lah. Kalau kita jumpa sesama Muslim kita, pagi raya tu, apa nak ucap? Kita boleh ucapkan perkataan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa maksudnya? Semoga Allah terima amalan kami dan anda. Amalan apa? Sepanjang Ramadan itu, kita puasa, kita keluarkan sedekah, infak, kita keluarkan zakat, kita buat ibadah, baca Quran. Mudah-mudahan yang kita buat semua tu, Allah terima amalan kita. Itu yang sahabat-sahabat ucapkan. Adakah ini sunnah Nabi ucapkan? Kalau kita cari dalam hadis sahih, memang tak jumpa yang Nabi sebut lafaz daripada mulut Nabi sendiri tentang perkataan ini. Bila tengok balik, rupanya amalan para sahabat. Mereka sebut. Yang kita dulu ucapkan, selamat hari raya makcik, pakcik, selamat hari raya, minta maaf zahir batin. Contohnya. Jadi boleh tak? Ya diambil daripada di sini. Asalnya para sahabat mengucapkan kegembiraan pada hari itu. Tetapi di sini diselit dengan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kami dan anda, kita semua. Itu yang boleh kita ucapkan. Okey tuan-tuan. Saya flashback sikit. Iaitu kalau bulan Ramadan ni, kita puasa, bersemayam berjemaah, kita buat amal ibadah, baca Quran, tadarus sebagainya. Kemudian bila mai pagi raya tu, kita akan pergi betul solat hari raya. Apa Nabi ajak kita di sini? Sunnahnya, solat Aidil Fitri ni diadakan di lapangan. Lapangan ni di mana? Di tanah lapang. Sebab apa? Ada satu dalil tuan-tuan, hadirin-hadirat sekalian, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan kana Rasulullah SAW yahruju yaumal fitri wal adha ila musalla. Nabi ni bila mai pagi raya, ada dua pagi raya, iaitu raya Aidil Fitri, raya Aidil Adha, raya puasa, raya haji. Apa Nabi pi? Betul illa musalla. Bukan pi ke masjid. Nabi pi mana? Pi ke musalla. Musalla ni apa dia? Tanah lapang, tempat lapang. Rupa-rupanya sunnah yang betul Nabi ajak kita. Hari lain, ya solat berjemaah di masjid. Di subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan sebagainya, solat tarawih, silakan di masjid. Tapi solat hari raya, Nabi tak pergi ke masjid. Nabi pergi mana? Illa musalla. Di mana? Tanah lapang. Apa dalilnya? Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, dua hari raya tu, menuju ke tanah lapang. Itu dalil yang pertama. Hadis Bukhari Muslim. Sebab apa tuan-tuan? Dia ada dalil yang kedua menguatkan lagi. Sebab apa? Ataupun kalau bahasa kita sekarang ni, rasionalnya. Sebab apa kita semayang ni kat luar? Ni dalilnya. Keluar ke tempat solat hari raya walaupun tidak boleh mendirikan solat. Sebab apa? Kalau kita pergi masjid nak semayang. Tapi kalau kita di hari raya ni, pertama nak semayang lah. Tapi bagi orang yang tak boleh semayang, orang perempuan uzur sebagainya, mereka boleh datang juga. Sebab apa? Ni dalil daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami disuruh untuk keluar pada hari raya, sehingga kan kami mengeluarkan anak dara kami daripada rumah mereka. Kami mengeluarkan wanita-wanita yang haid, yang tak boleh semayang, yang uzur itu, supaya mereka dapat duduk di belakang orang yang mendirikan solat raya. Lalu mereka bertakbir bersama-sama dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka, dan mengharapkan keberkatan dan kesucian daripada hari tersebut. Hadis sahih Bukhari dan kitab Jumaah. Hari Jumaat. Jadi cerita dia sebab apa Nabi keluarkan semua ni pergi ke tanah lapang? Sebab hari itu hari raya. Pertama nak solat hari raya. Mungkin yang mai tu tak boleh solat. Wanita yang mana haid, yang wanita yang anak-anak kecil sebagainya berkumpul juga. Tak boleh semayang, duduk di belakang. Di belakang-belakang itu bila bertakbir semua boleh bertakbir. Dan semayang bagi yang boleh semayang saja. Lepas habis semayang, apa dia? Dengar khutbah raya. Itu yang besar, yang utama sebenarnya. Sebab apa? Kalau geng laki-laki, tiap-tiap minggu kita pergi Jumaat. Pergi dengar khutbah Jumaat. Bagi perempuan, mereka tak ada. Tak pergi Jumaat. Mereka apa? Hari raya aja, setahun 2 kali saja dengar khutbah ni. Bila? Pagi raya. Jadi, benda yang sangat besar punya. Ibrah dia, pengajarannya. Time semayang, kita semayang yang boleh semayang. Yang tak boleh semayang, duduk di belakang. Sekali lagi bila imam baca khutbah, semua boleh dengar apakah pengajaran, apakah intipati yang nak disampaikan. Itu yang sebetulnya. Jadi kita faham, rupanya pagi raya ni kalau kita di Malaysia amnya ataupun di Perlis kita ni, kalau boleh tu kita buat di tanah lapang.
Bukan buat di dalam masjid. Boleh buat dalam masjid, tak ada masalah. Tapi kalau ada peluang di tanah lapang, itu lebih utama. Cuma pasal apa kita Malaysia ni, terutamanya, tak buat di tanah lapang? Kerana selalunya, kelazimannya, pagi raya tu rajin hujan. Sehari sebelum raya, hujan turun lebat. Pagi raya pun hujan turun lagi. Itu jadi para pengurusan masjid, pihak-pihak pentadbiran, mereka jadi kekangan nak buat solat di tanah lapang itu. Cuma kalau kita tak ada masalah, kita boleh buat. Contoh tuan-tuan, gambar ni. Ni tuan-tuan gambar masjid saya di Masjid Sirajuddin, Padang Pauh. Itu kami 2017. Bila tanya balik penduduk di situ, bila lah buat sembahyang di tanah lapang ni? Kita lama dah, tahun 70-an, 80-an dulu ni. Lepas tu tak pernah buat dah. Jadi kami pun saya pun sebagai pengurusi masjid di situ, berbincang dengan jemaah AJK Masjid, kita cuba buat kot tahun ni. Jadi kita buat tahun 2017 itu ni, himpunkan, bagi tahu ke jemaah, tahun ni kita akan solat di luar. Hampak kapet. Pinjamlah merata tempat, saya pinjam sebab nak bagi selesa pada jemaah. Pagi tu kita bagi taklimat sikit, mungkin akan ada orang kata, apa ni ustaz, masjid besar, ada aircon lagi, hari tu tahun lepas kutip duit nak buat kapet. Lepas tu pasal apa tak sembahyang dalam masjid pula? Akan timbul tanya, biasalah jemaah ni dia tak tahu. Jadi kita bagi penerangan. Sebab apa? Benda ni kena sampaikan. Sebab apa kita buat sembahyang di tanah lapang? Apa dia dalilnya? Apakah hujahnya? Bila dengar aku tu, sonok tuan. Imam bagi khatib, lepas tu bagi khutbah. Kemudian ramai berduyun turun. Laki perempuan sonok tuan. Suasana baru. Kita tengok balik, ini dia punya kelazatan iman yang benar. Yang Nabi buat itu. Betul turun ramai. Yang boleh semayang, yang boleh tak boleh semayang duduk di belakang. Dengar khutbah. Itu sunnah Nabi ajak kepada kita. Ini ramai tuan. Jadi, beratok pula, ambil duit raya sebagainya, sonok kanak-kanak ni. Kemudian masjid pula sulam bagi aiskrim pula. Budak jemaah yang tadi. Ini kan budak-budak yang pulun. Orang tua-tua pun pulun. Untuk apa? Ambil aiskrim, sonok. Sebab hari gembira. Itu tuan. Jadi kita boleh hidupkan sunnah Nabi tuan. Okey, kita pergi yang kedua, iaitu madrasah sekolah Ramadan. Apa yang berlaku? Kita akan sentuh pagi ini. Apakah pengajaran? Apakah ibrah yang dapat kita ambil daripada sebulan puasa itu? Pertama sekali tuan, Ramadan merupakan madrasah istimewa. Madrasah ni bahasa Arab dia, kita sekolah, school, tempat kita belajar, itu madrasah. Pertama sekali, Ramadan adalah madrasah istimewa bagi kaum muslimin. Tempat kita belajar, tempat kita mencari ilmu. Di madrasah ini umat Islam dididik, dilatih dan dibimbing untuk menjadi insan mulia. Sebab apa? Bila main Ramadan ni macam-macam. Ustaz diuji macam-macam. Ustaz tadi ni kena yang tu, kena yang ni. Lepas yang tu, lepas yang ni. Lepas satu-satu, contohnya ujian yang datang. Kalau kita tengok balik, pasal apa main Ramadan ni macam-macam jadi ni? Pening kepala, letih lebih, kepala serabut ke contohnya lah, bagian diuji tu. Rupanya benda itu tempat kita diuji, dilatih. Kalau kita sabar, kita tempuh dengan elok, dengan reda, kita akan dapat kemanisan dia nanti. Jadi itu Ramadan, sekolah. Tempat kita diuji. Untuk apa? Dilatih, dididik untuk jadi insan yang mulia. Tidak ada madrasah yang terbaik dan istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya kecuali madrasah Ramadan. Sebab apa? Ramadan inilah tempat kita dididik, diuji, dilatih dalam itu. Daripada makan hari-hari, tiap-tiap hari makan, mai hari Ramadan, siang tak boleh makan. Bila mula? Terbit fajar matahari itu subuh. Sampai bila? Sampai maghrib. Kalau ikut hari lain itu balun tak sangka. Nasi kandang lah, nasi kabu lah, nasi macam-macam, bereni gam ke. Contoh macam-macam. Kita makan macam-macam. Bila main Ramadan, tak boleh makan siang tu. Boleh makan malam. Rupanya apa? Sebab Allah nak didik kita. Jadi orang yang bersabar. Macam mana orang yang susah, orang yang tidak berkeupayaan sebagainya, makan pun tak tentu. Pagi makan pagi, petang makan petang. Dia Allah nak bagi kita didik. Merasai macam mana orang susah sebagainya. Di situ pula Allah uji pula macam-macam lagi. Jadi itu madrasah yang pertama. Okey. Yang pertama ini Allah dan Rasul mengajar Ramadan. Apa istimewa Ramadan kita ni? Yang istimewanya dalam Ramadan itu kalau kita pergi sekolah ada cikgu mengajar. Kalau universiti, pensyarah mengajar, doktor, profesor sebagainya. Tapi bagi Ramadan kita ni, siapa tok guru kita? Siapa yang didik kita? Ada insan ataupun yang lebih besar lagi. Iaitu siapa dia? Keistimewaan Ramadan ini
yang jadi pengajarnya adalah Allah dan Rasul. Allah sendiri ajak kita, Allah didik kita, dan Nabi pula guide kita, pandu kita macam mana kita nak mengharungi Ramadan ini. Iaitu apa Nabi sebut, Allah sebut sini, Allah dan Rasul dan orang-orang yang telah ditinggikan darjatnya oleh Allah, iaitu orang-orang yang berilmu, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq ayat 96. Jadi apa tu cerita dia, Ramadan ini Allah ajak kita. Dalam Al-Quran Allah cerita pula macam mana tata cara untuk puasa macam mana, kan? Dan Nabi sebut pula macam mana pula cara nak implement dalam diri kita. Jadi ini yang spesialnya, Allah dan Rasul yang mengajar kita Ramadan. Yang kedua pula, Ramadan untuk orang beriman. Jadi Ramadan ni untuk orang beriman. Apa dalilnya? Kedua, yang menjadi peserta didik di madrasah Ramadan ini bukan orang sebarangan, bukan calang-calang awang, pergi ambil tangkap bubuh saja, tangkap muat. Bukan. Mereka adalah orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 183. Jadi cerita dia, Ramadan ini untuk orang yang muttaqin, itu orang yang beriman. Yang mana kita tak heran. Sebab apa kita ni kena puasa? Tak perlu tanya soalan itu. Sebab apa? Rupa-rupanya Allah bagi tahu sebelum kita umat Nabi Muhammad dah ada umat sebelum kita berpuasa. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud, Nabi Ibrahim dah ada puasa mereka dah sebelum ini. Cuma tata caranya berbeza-beza mengikut syariat masing-masing yang Allah tentukan. Kita umat Nabi Muhammad ikut cara Nabi Muhammad. Bila puasa, terbit fajar sampai terbenam matahari. Masuk saja terbit fajar, siang tu lepas subuh start puasa. Sampai bila? Sampai maghrib. Itu matahari terbenam. Itu waktu kita berpuasa. Bagi syariat orang lain berbeza caranya dan sebagainya. Contohnya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tutup. Sehari puasa, sehari tutup. Itu puasa Nabi Daud. Jadi itu syariat dia. Kita puasa ni yang wajib 1 bulan Ramadan. Bulan-bulan lain, ya boleh puasa sunat, Isnin, Khamis, puasa hari putih dan sebagainya. Okey, yang ketiga. Ramadan sebulan penuh. Rupanya kelebihannya Ramadan ni sebulan penuh. Ketiga, pendidikan di madrasah Ramadan ini berlangsung sebulan penuh. Dan dilaksanakan di bulan yang istimewa, iaitu bulan Ramadan. Seandainya umatku tahu apa-apa yang ada di bulan Ramadan, nescaya mereka akan menginginkan seluruh bulan itu Ramadan. Kalau kita tahulah Ramadan ni besar ganjarannya, banyak pahalanya, banyak kebaikannya. Kalau aku tahulah tiap-tiap hari puasa pun tak apa, tiap-tiap bulan tu Ramadan pun tak apa. Tiap-tiap bulan main tarawih pun tak apa. Kalau kita tahu kelebihannya. Tapi kita ni bila main Ramadan, Allah main pula dah. Tak boleh pi makan nasi kandang, tak boleh pi buat ni, tak boleh buat ni. Kita terbatas. Sebab apa? Kita rasa susah, sulit untuk Ramadan ni. Rupa-rupanya Ramadan itu memberi kita ibrah, pengajaran, kebaikan kepada kita. Kan? Sebab apa? Pahala dilipat gandakan. Ganjaran kita dilipat-lipatkan. Puasa itu, pahala dia, zakat, sedekah sebagainya. Okey, yang keempat. Masjid, surau dan di mana-mana. Bila mai keempat ini, madrasah Ramadan ini dilaksanakan. Di mana? Di masjid. Kita agama Islam ni duk rasa pergi masjid baru jadi alim. Baru nak pakai kepiah, baru nak pakai jubah, baru nak jadi baik. Tak. Islam ini tak mana-mana kita pergi, itu Islam. Bawa dalam diri kita. Kita bekerja, itulah Islam kita. Pakaian kita bersih, akhlak kita baik, kita bersopan santun, senyum, bertegur siapa. Mai zaman COVID-19 ni, nak bagi salam, shake hand mungkin payah, tak boleh. Ada dia punya larangan dan sebagainya. Kita boleh salam, kau jauh bagi salam, Assalamualaikum, tanda isyarat, kita letak tangan di bau sebagainya. Sebab sunnah Nabi ajak, beri salam. Nak salam ke, peluk ke apa, itu nombor 2, nombor 3. Jadi sebarkan salam, itu sunnah Nabi ajak, betul. Jadi jumpa orang kau jauh, Assalamualaikum. Bertegur siapa, bagi salam, sebarkan salam, itu sunnah Nabi. Jadi banyak yang Nabi beritahu. Kemudian surau. Dan juga di ruang-ruang kehidupan kita. Pergi mana-mana pun boleh. Nak solat, semua tempat boleh solat. Yang penting bersih.
Cuma 2 tempat saja tak boleh solat. Di tempat apa yang ada najis ataupun di dalam bilik air, tempat apa tu qada hajat kita. Tang lain di muka bumi Allah ni boleh kita solat. Di bendang, di atas apa tu tanah, di atas batu, di atas apa tu pasir, di atas simen, tak mana-mana boleh solat. Debu-debu yang ada itu bersih sebenarnya. Yang kita nampak kotor tu itu debu-debu yang warna-warna tu nampak kotor. Itu daripada segi mata kita. Tapi dari segi sah semayang ya dibolehkan. Yang tak boleh saja najis, benda yang membatalkan semayang sebagainya kan, sebagainya itu yang Nabi larang. Okey, yang kelima, buku panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi tak bagi kita ternganga-nganga, terpingga-pingga. Nak buat apa ni? Kalau periksa pun nak baca buku apa ni? Apa soalan nak tanya? Itu bila periksa, cikgu nak mengajak, nak buat test. Tapi Ramadan ni Allah tak buat macam tu. Allah bagi panduan kepada kita dulu. Macam mana nak masuk Ramadan, apakah cara dia, Al-Quran bagi tahu macam mana, Nabi bagi tahu hadis pula macam mana tata cara, benda apa yang membatalkan puasa, benda apa yang memberi pahala dan sebagainya. Jadi semua tu dihimpunkan. Sebab apa? Ada buku panduan. Kelima, buku panduannya pun istimewa. Iaitu apa dia? Bukan buku 5-5 tu, bukan buku teks sekolah, bukan buku biasa-biasa. Buku Al-Quran itu naskah yang mana dustur kita, panduan kita sampai hari kiamat. Sebab spesialnya Al-Quran ini, umat Nabi-Nabi lain boleh tengok mujizat Nabi Isa, Nabi Musa sebagainya. Tongkat itu jadi ular, tongkat itu belah laut. Umat tertentu saja boleh tengok. Tapi umat kita Nabi Muhammad, Nabi dah lama wafat, dah lama meninggal. Kita boleh pegang Al-Quran, boleh sentuh, boleh baca, boleh hayati, boleh tadabbur, boleh ambil ibrah, boleh ambil pengajaran. Itu Al-Quran, spesialnya Al-Quran. Sebab apa? Buku panduan kita. Beli kereta pun dia bagi buku panduan. Nak cek enjin macam mana, berapa kali, berapa ribu sekali, apa dia panduan dia, macam mana minyak enjin, macam mana signal, macam mana bateri, dia bagi tahu buku. Tu beli kereta, beli peti ais, beli TV, dia bagi buku panduan. Al-Quran pun sama. Bila kita hidup di dunia ini, Allah tak bagi sia-sia. Tak bagi kita duduk saja-saja tak tahu mana-mana. Dia bagi panduan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu yang disebut di sini firman, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Quran surah Al-Fusilat surah yang 41 ayat 41. Okey, yang keenam, gelaran Al-Muttaqin. Apa dia gelaran Muttaqin ni? Keenam, gelaran yang diberikan kepada orang yang mampu menyelesaikan pendidikan madrasah Ramadan. Ini adalah Al-Muttaqin. Kalau kita ni gelaran lah, mengaji tinggi-tinggi daripada sekolah rendah pergi sekolah menengah, pergi universiti, dan kemudian dapat pula ijazah, dapat master, sambung lagi doktor, dapat pula habis PhD, gelaran doktor, dapat pula profesor media, profesor pula. Itu gelaran-gelaran bagi orang akademik. Tapi rupanya gelaran bagi kita yang berpuasa ni apa dia? Muttaqin, yang sangat tinggi. Iaitu apa dia? Yang akan dianugerahkan kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta mendapat redha Allah dan syurganya. Gelaran ini bukan biasa-biasa. Sebab apa? Gelaran yang sangat tinggi. Dunia kita dah berjaya tempuh, puasa kita lengkap, ibadah kita clear. Allah terima pula amalan kita. Dan ganjarannya akhirat, syurga Allah yang kita gapai, kita ambil, kita perolehi. Jadi itu yang sangat tinggi, yang tiada boleh kita tukar ganti. Okey, itu tentang ibrah Ramadan. Kita pergi tajuk kedua yang akhir ni, tentang puasa 6 Syawal. Walaupun hari ni masuk 14 Syawal, Ustaz nak puasa 6 Syawal apa lah, duduk sembang ni. Dah masuk tengah Syawal dah. Betul, bagi yang dah berjaya Alhamdulillah. Tapi bagi orang ada setengah yang tak mula lagi tu, ataupun yang dah mula tak habis lagi, macam mana, apakah kelebihan? Sebab apa kita duk rasa lah ni, puasa 6 Syawal ni, ada yang orang kata lepas raya pertama, hari kedua kita puasa 6 terus. Puasa hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, cukup 6 hari, kita raya pula. Raya yang ketujuh contohnya. Ada orang kata dah puasa 6 ni boleh buat celuk-celuk. Ambil 2 hari minggu pertama, 2 hari minggu kedua, tak pun ambil hujung terus 4. Kan? Ada yang kata macam-macam pandangan. Apa yang betul sebenarnya? Adakah orang yang puasa 6 terus itu beza pahalanya? Adakah orang yang main tebuk-tebuk ni kurang pahala dia? Sebab agama ni mesti balik pada dalil. Apa yang Allah beritahu, apa yang Nabi beritahu. Macam mana yang Nabi ajak tentang puasa 6 ni? Kita pergi yang pertama.
Dari dia, man soma ramadana summa atba'ahu sittan min syawal fakana siyami dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari Syawal. Siapa yang puasa Ramadan, kalau 30 hari, 30 hari lah. Kalau bulan itu 29, 29 lah contohnya. Dia puasa Ramadan penuh. Kemudian diikuti summa atba'ahu sittan min syawal. Diikuti dengan 6 hari Syawal. Apa tu? Fakana siyami dahri. Jadi seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Oh, special tuan-tuan. Kita puasa sebulan, tambah 6 hari, dapat pahala 1 tahun penuh. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau tuan-tuan nak bagi bahasa mudahnya, macam ni tuan. Tuan-tuan kerja di satu tempat. Bos tuan-tuan kata, Mat, minggu ni, bulan ni hang kerja. Kita mau kerja, dapat gaji. Berapa tu? 1,500 lah kata contoh. Kemudian bulan depan, hang main kerja. Tapi jangan main penuh. Hang main 6 hari saja kerja. Apa bos, kalau main 6 hari, gaji saya kurang. Tak, aku bagi hang gaji penuh juga. Bayangkan. Main bulan ketiga, tak hidup main dah. Bulan keempat, 5, 6, tak hidup main. Jadi dalam setahun tu, kerja sebulan, tambah 6 hari. Tapi gaji dapat setahun penuh. Tiap-tiap bulan masuk duit. Mau tak mau tuan-tuan? Saya pun mau. Sebab apa? Kerja sebulan 6 hari, dapat gaji setahun penuh. Seronok. 1,500 tu, pergi jolok duit ke ATM, ada duit 1,500, 1,500. Bulan 2 masuk 1,500. Bulan 7, bulan 8, bulan 9, 1,500 masuk tiap-tiap bulan. Orang heran. Hey Mat, hang tak kerja ke bulan ni? Minggu ni? Tak, bos bagi free. Hey, lagu tu gaji dapat tak? Gaji dapat. Cucuk dapat duit, cucuk dapat duit. Itu gaji. Tapi pahala ni kita tak nampak lagu tu. Kalau kita nampak lagu tu, seronok berlumba-lumba ramai orang akan puasa 6 Syawal. Sebab apa? Modal dah ada dah Ramadan sebulan. Tambah 6 hari Syawal, dapat 1 tahun penuh pahala puasa. Kerja sebulan, tambah 6 hari, dapat gaji tiap-tiap bulan penuh. Setahun. Siapa tak mahu tuan? Itu dalil yang pertama. Okey, kiraan matematik. 29 tambah 6. Contohlah, kalau Ramadan hari itu ni 29 hari, tambah 6 hari Syawal. 29 tambah 6, kiraan matematik akan kata apa? 35. Tapi tak, Islam dia tak kata lagu tu. Dia tak kira lagu tu. 29 tambah 6 sama dengan 365. Apa dia 365 ni? 365 hari. Kalau 29 tambah 6, betul 35. Tapi pahala yang Allah bagi bukan 35. 365 hari. Itu matematik Islam yang Allah ajak kita, Nabi ajak kita. Apa dalilnya? Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Kerja sebulan, Ramadan itu, tambah 6 hari Syawal, puasa lagi, dapat 1 tahun penuh pahala. Itu yang kita fastabiqul khairat. Semua juga 30 hari. Mungkin ada puasa bulan yang 30, ada bulan yang 29. Sebab apa? Tengok bulan pula, esok raya, 29 dah raya dah. Ada yang kena tu cukup, tak raya tak nampak nak bulan lagi, tambah 30 hari. Jadi 30 tambah 6, 36. Tapi matematik Islam ajak kita 30 hari tambah 6 hari sama dengan 360 hari. Sebab apa? Ganjaran pahala itu yang Nabi beritahu kita berlipat-lipat kali ganda. Okey, apa dalil lagi? 1 hari puasa 70 tahun jauh api neraka. Dalilnya apa dia? Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iaitu man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu an-nar sab'in. Iaitu sesiapa yang berpuasa 1 hari pada jalan Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan muka dia daripada api neraka itu 70 tahun perjalanan. 1 hari tuan-tuan puasa fi sabilillah kerana Allah Taala. Puasa sunat ke, puasa wajib ke, apa saja puasa kerana Allah Taala. Apa jadi? 1 hari puasa 70 tahun Allah jauh api neraka dengan kita. 2 hari puasa 140 tahun. 3 hari puasa 210 tahun. Tuan-tuan kira tengok. Kalau tuan congok balik, bayangkan kita ni umur kita berapa dah lah ni? Kata umur 40.
Puasa bila? Mungkin umur 20 tu tak tahu hala lagi. 21 kata baru nak puasa betul. 21 sampai 40 ni 20 tahun. Setiap tahun ambil puasa Ramadan 30 hari. 30 kali 20 tahun. Bayangkan berapa banyak pahala dah. Kali dengan 70. Apa tu satu hari 70 tahun pula. Jarak api neraka sangat jauh tuan-tuan. Itu dari segi dalil ini. Hadis sahih Bukhari. Okey, yang kedua. Ada orang tanya pula. Bila nak puasa 6 ni Ustaz? Kan? Puasa 6 Syawal ni bila nak mula? Puasa sunat 6 Syawal paling awal. Dimulakan pada 2 Syawal. Kita kok mana rajin pun tak boleh puasa hari raya tu. Ustaz, saya rajin nak puasa ni. Mai pagi raya puasa dah. Tak boleh, haram tuan. Hari pertama haram kita puasa. Sebab apa? Ni dalil dia. Iaitu dia, ini kerana tarikh 1 Syawal adalah hari Aidil Fitri. Dan kita dilarang dari berpuasa pada hari tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, itu maksudnya Nabi SAW melarang. Nahi anis siyam yaumain. Haram untuk puasa 2 hari. Itu bila? Yaumul Adha, Yaumul Fitri. 2 hari haram untuk berpuasa, yaumain. 1 raya puasa, 1 raya kurban. Aidil Adha, Aidil Fitri. Raya pertama Aidil Adha, raya pertama Aidil Fitri, tak boleh kita puasa. Itu maksudnya. Jadi, kok mana rajin pun nak puasa 6, kena raya dulu sehari, raya pertama. Bila nak mula, paling awal kita pilih pada 6, betul 2 Syawal itu. Pun kita puasa 6 boleh mula. Okey, bersegera dalam ibadah. Wasari'u ila maghfirah. Iaitu, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Dan ke arah mendapatkan syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan oleh orang yang bertakwa. Jadi cerita dia, Allah ajak kita, bersegera kita untuk kita melakukan kebaikan. Nak derma, jangan duk tangguh. Esoklah, tulat dah, minggu depan lah. Bagilah lah ni. Kalau ada modal, keluarkan segera. Wasari'u. Nak puasa sunat, ingat nak puasa esok ke, lusa ke, tulat. Esok kita puasa terus. Segera. Nak semayang duha ke tak, buat terus. Sebab apa? Kita tak tahu. Masa peluang yang kita dapat ni, tak sama yang Allah beri peluang. Mungkin hari ini ada, esok itu tiada. Surah Ali Imran ayat 133. Okey, tempoh ganti puasa. Macam mana? Ada orang tanya pula. Ustaz, nak puasa 6 ni macam mana? Saya ni ada lompang pada bulan Ramadan itu nak kena ganti. Nak ganti dulu ke nak puasa 6 dulu? Contoh, akan ada persoalan macam tu. Apa dalilnya? Kita balik pada dalil. Aisyah radhiyallahu berkata, iaitu maksudnya aku memiliki hutang puasa bulan Ramadan. Aku tidak mampu mengqadakannya kecuali pada bulan Syakban. Jadi tanya balik, Aisyah ni dia ada hutang bulan Ramadan. Ceritalah orang perempuan ni tak semuanya boleh puasa penuh. Mungkin ada yang hari uzur tu dia akan tinggal 2-3 hari, seminggu 2 sebagainya. Jadi Aisyah pun sama. Dia ada hutang Ramadan. Di dalam dalil ni apa Aisyah sebut? Aku tidak mampu mengqadakannya kecuali pada bulan Syakban. Rupanya tempoh ganti puasa ni bukan kena ganti dalam bulan Syawal saja. Dia panjang tempoh dia. Selagi tak jumpa pula Syawal tahun depan, atau Ramadan tahun depan, tempoh itu panjang. Boleh kita ganti sepanjang tahun itu. Bila nak ganti? Bulan Syawal boleh. Kan? Zulkaidah, Zulhijjah, kan? Betul bulan Syawal, kan? Sebagainya, Muharram, Safar, boleh. Lagi tak jumpa Ramadan pula, lagi itulah kita boleh ganti. Dalilnya, ini dalil dia. Itu kerana apa? Kerana sibuk benda ini Rasulullah SAW. Itu jadi hadis muttafaqun alaih. Bukhari pun sebut yang sama, betul Muslim sebut yang sama. Jadi dihimpunkan sebut muttafaqun alaih. Okey, kita tengok video ni tuan-tuan. Iaitu panduan puasa 6 hari Syawal. Macam mana panduan dia? Macam mana kita nak betul beramal ataupun nak melakukan puasa 6 ni? Kita tengok di video ni tuan. Ada beberapa perkara yang hendak kita bahas yang berhubungan dengan puasa 6 hari Syawal. Pembahasan yang pertama, para ulama berbeda pendapat apakah puasa 6 hari Syawal itu disyariatkan atau tidak. Jumhur ulama mengatakan disyariatkan, dalilnya hadis ini. Okey, timbul soalan. Puasa 6 ni macam mana? Ada yang berbincang nak puasa 6 dulu ke, nak kena ganti dulu dan sebagainya. Apakah dalilnya? Ni dalil dia. Siapa yang berpuasa Ramadan
kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa setahun. Sebab apa kita pula puasa 6 ni yang saya sebut tadi, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa 1 tahun penuh. Sebab apa? Pahala dia 30 hari dah kita dapat dah Ramadan. Mungkin 29 ataupun 30 hari. Tambah 6 hari saja di bulan Syawal ni, seolah dapat 1 tahun penuh. Sebab tu kita berlumba-lumba puasa 6. Ini dia punya dalil dia. Sebab apa? Ganjarannya 1 tahun penuh. Hadis Muslim. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana tata cara melakukan puasa Syawal. Puasa Syawal bisa dilakukan berturut-turut dan boleh juga tidak berturut-turut. Bila orang tanya kita, macam mana nak puasa 6 ni? Ada yang kata kena puasa 6 terus. 2 Syawal puasa terus. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Yang ke-8 tu baru kita buka contohnya. Itu pandangan pertama. Ada yang kata tak. Kita boleh ambil himpun-himpun, tebuk-tebuk, celup-celup. 2 hari pertama, 2 hari minggu kedua, 3 hari ke, contoh. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab dalilnya tadi, kita ulang balik tuan-tuan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, kemudian diikuti oleh puasa 6 hari Syawal. Sebab apa dalilnya? Nabi sebut tadi, siapa yang puasa Ramadan dan diikuti dengan 6 hari Syawal. Nabi tak sebut pula di situ, kena mesti direct 6 hari. Mesti terus. Tak sebut. Nabi sebut, siapa puasa Ramadan dan diikuti. Diikuti macam mana? Ada yang nak buat terus, silakan. Ada yang nak buat tebuk-tebuk, celup-celup ataupun sulam-sulam. Bahasa polis kita ni, boleh belaka. Sebab apa? Nabi tak ikat di situ. Jadi, sebab itu timbul pandangan. Ada yang kata puasa terus direct. Ada yang kata ambil sikit-sikit. Jadi, dua-dua itu ada hujah. Apa kelebihannya? Terpulang. Macam mungkin ada orang tu, saya ni kalau puasa, buka puasa celup ni, pakai tak puasa dah Ustaz. Saya buat siap-siap. Selamat. Itu saja. Jadi, adakah pahala dia lebih? Tak ada kelebihan. Kata, dalil sebut kata, siapa puasa 6 terus, pahala lipat ganda. Siapa puasa tebuk-tebuk, pahala kurang. Tak ada. Sama saja fungsi dia. Cuma kelebihan dia, mungkin kita tengok, siapa puasa terus 6 hari direct, dia dah selamat dah. Mai apa pun lepas tu, dia dah selesai puasa 6. Bagi orang yang main tebuk-tebuk, main celup-celup ni, kan, mungkin puasa minggu ni 2 hari, minggu depan dia demam pula, minggu depan pula ada hari open house pula, contohnya. Jadi, kekanganlah kali, main hujung Syawal, tak ada habis. Itu dia punya, kelemahan dia. Cukup-cukup, Allah Ustaz, tahun ni saya puasa Syawal, dan 5 hari saja. Main hari lah tu demam. Contoh. Jadi dia rugi. Sebab apa? Dia tak komplit 6 hari. Pahala ni diberi macam mana? Mesti 1 Ramadan itu puasa penuh, diikuti 6 Syawal. Cukup 6 hari. Itu yang Nabi sebut di sini. Dalam hadis ini Rasulullah hanya mengatakan 6 hari. Rasulullah tidak mengatakan harus 6 hari berturut-turut. Kemudian, mana yang lebih dahulukan? Qadha dulu atau... Okey, timbul soalan yang ketiga. Macam mana? Ustaz, nak qadha dulu ke nak puasa 6 dulu? Macam mana ni? Sebab qadha ni wajib nak kena qadha. Dah kita tuang, kita tertinggal, kita tak puasa hari tu, mesti kena ganti. Tapi nama pun, yang ni wajib puasa Ramadan. Puasa 6 Syawal ni sunat. Dia akan timbul. Nak kena ganti dulu ada orang kata. Ada yang kata kena puasa 6 pun boleh. Sebab apa timbul macam tu? Ini perbezaan dia tuan. Puasa Syawal dulu. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan silahkan Syawal dulu. Adapun qadha boleh dilakukan kapan saja berdasarkan hadis Aisyah. Aku tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sibuk untuk melayani Rasulullah SAW. Kita perasan ada banyak pandangan. Pandangan pertama kata kena puasa 6 dulu. Qadha ni bila-bila masa pun boleh. Sebab dalil tadi Nabi sebut Aisyah ni dia ganti puasa Ramadan itu di mana? Di bulan Sya'ban. Sebab apa? Dia sibuk dengan Rasulullah. Jadi sebab apa ada orang kata kena puasa 6 dulu baru qadha? Sebab puasa 6 Syawal ni dia hanya bulan Syawal saja. Habis bulan Syawal tak ada dah. Ganjaran itu tak ada dah. Yang ada itu bulan Syawal ambil 6 hari. Ramadan dah ambil sebulan, tambah 6 hari Syawal. Seolah 1 tahun penuh. Yang qadha ni betul juga. Sebab dalil tadi qadha ni panjang masa kita. Lagi tak masuk Ramadan pula, ada 11 bulan tu kita boleh qadha kan. Itu dalil yang kuat. Jadi pandangan pertama pun, ya betul. Kita pilih yang kedua pula. Sebagian ulama mengatakan,
bahwasanya hendaklah kita qadha dulu baru puasa Syawal. Kenapa demikian? Karena qadha itu wajib, sedangkan puasa Syawal itu sunnah. Setengah orang pula kata, dok kita kena qada dulu. Puasa sunat Syawal, nama pun sunat. Yang qada tu yang itu ni Ramadan tak penuh. Mesti kena ganti dulu. Kalau ada hutang, mesti bayar hutang dulu. Boleh sedekah ke, nak bagi apa ke, itu. Kita dah ada hutang orang, kena bayar dulu. Boleh kita buat benda yang sunat. Itu pandangan. Jadi, hujah yang kedua pun ada dia punya kekuatan juga. Jadi, di sini ikut tuan-tuan. Nak qada dulu pun boleh, baru puasa 6. Nak puasa 6 baru qada pun boleh. Dua-dua hujah. Itu ada. Cuma, kalau nak qada ni mungkin ada banyak hari tertinggal. Mustahil nak qada dengan nak puasa 6. Mungkin tak dan nak capai. Jadi, kita boleh ambil dalil yang pertama tadi, dalil Aisyah. Kita puasa 6 dulu, baru kita ganti puasa Ramadan tadi di bulan-bulan yang lain. Sebab masa dia panjang. Selagi tak jumpa Ramadan pula, tempoh ganti itu panjang, tuan-tuan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi cerita dia dalam dalil yang kedua ni dalil dia. Sebab apa? Tidaklah hambaku bertakarub kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kita ni, sebab sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak buat yang wajib saja, boleh tak? Tak mau buat yang sunat. Dia kata, ya, buat yang wajib, masuk syurga. Buat betul-betul. Semayang berjemaah, semayang 5 waktu, puasa yang wajib, apa-apa yang semua yang wajib tu, peda betul-betul. Masuk syurga. Jadi buat betul-betul dah. Cuma yang kita duk top up yang sunat-sunat ni, nak tampung kita. Sebab apa? Ada dalil pula sebut, Allah kata apa? Wahai malaikat, cari pahala si fulan ni. Dia ni tak ada pahala wajib. Dia tak buat. Dia compang-camping, dia lemah. Dia cacat pahalanya. Jadi cari kau ada pahala sunat-sunat yang boleh tampung pahala dia untuk masuk syurga. Ada yang sunat tu ada, boleh dia masuk ke syurga. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita buat dua-dua. Yang wajib kita buat, kita peda, kita pelihara. Yang sunat itu kita tampung, kita add on. Untuk apa? Untuk kita menampungi apa yang wajib yang kita lemah itu. Jadi ada mungkin kita ada hari semayang hujung-hujung waktu. Jadi yang sunat-sunat ini dia tampung balik yang wajib. Itu keperluan dia. Kemudian boleh saya gabungkan yang keempat, puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis? Ada orang tanya pula, Ustaz, kalau puasa 6 ni mai hari Isnin, hari Khamis, boleh tak kita gabung niat ni? Kan? Hari ni hari Isnin, nak puasa 6. Tapi hari ni pun hari setiap bulan sebelum ni Isnin Khamis tak pernah selang puasa 6, puasa mingguan ni. Macam mana? Boleh tak gabung niat ni? Apa ulama bincang, tuan? Saya katakan boleh. Dan itulah pendapat jumhur ulama. Ada banyak pandangan. Ada yang kata boleh gabung. Sebab apa? Ya sunat dengan sunat. Contohnya, apa dia, tuan? Dalilnya mana? Hadis. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Sebab dalil yang kuat dia hadis Bukhari. Qul amalu biniat. Dia mesti, benda tu mesti satu label. Sunat dengan sunat. Dia tak boleh wajib dengan sunat. Kalau sunat dengan sunat, boleh. Itu contohnya kalau bulan Syawal ni, kita puasa Isnin Khamis. Termasuk pada bulan Syawal ni, kita ambil Isnin Khamis. Pahala Syawal, puasa Syawal pun dapat. Pahala puasa sunat pun dapat, tuan-tuan, mingguan tu. Jadi, dua-dua itu boleh digabungkan. Perbolehkan kata para ulama, dan ini pendapat jumhur dengan syarat bahwa amalan tersebut satu level. Artinya sama-sama sunnah. Dan disyaratkan yang kedua tidak dalam rangka mengqadha. Okey, jadi tuan-tuan jelas sekarang ni, macam mana kita puasa 6 Syawal ni. Macam mana? Ada masa lagi. Hari ini 14 Syawal, esok 15. Kita ada 15 hari lagi. Lebih kurang masa berbaki ni. Bagi yang dah mula puasa tamat 6, alhamdulillah tuan-tuan dah berjaya. Dah dapat dah puasa 6 Syawal. Bagi yang sedang bermula, mungkin ada 2-3 hari lagi belum habis. Teruskan usaha tuan-tuan untuk puasa 6 itu. Bagi yang belum bermula lagi, dan lagi, esok boleh mula, tuan-tuan. Tak pun terpulang, tuan-tuan. Ada 15 hari itu, ejahlah, tuan-tuan. Mungkin 2 hari puasa, sehari buka, sehari tutup. Jadi sepanjang 15 hari yang ada ni, kita ambil 6 hari. Mudah-mudahan kita tergolong pada golongan yang beruntung, insya-Allah. Jadi saya berhenti dekat ini dulu untuk hari ini. Jadi sesamalah kita ambil capai apakah ibrah Ramadan yang kita lalui bulan yang lepas, kita bawa pada bulan-bulan yang seterusnya. Sekolah kita Ramadan itu kita bawa pada bulan-bulan yang lain. Jadi pada tahun ini sempena dengan gejala ataupun pandemik COVID-19 ini, kita ambil pengajaran.
Setelah kita bermuhasabah diri, kita beribadah di rumah itu, kita bawa pada bulan-bulan yang lain untuk tingkatkan diri kita insya-Allah. Jadilah kita orang yang beriman. Dan mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum. Allah terima amalan kita dan kita semua ni, dan pada semoga Allah terima amalan kita di akhirat kelak insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.